وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Maksud dia, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak pinak kamu merosakkan kamu daripada ingat Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang harta benda dan anak-anak dia merosakkan dia daripada ingat Allah, maka mereka itu orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maksudnya Tuhan kata, dan belanjakanlah sedikit daripada harta kamu sebelum datang kepada kamu mati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kerana orang yang nak mati, bila malaikat sudah ada di sisi dia, dia akan kata kepada Tuhan, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa kamu tak bagi tangguh sikit masa untuk aku? Fa asaddaqah wa akum minas salihin. Kalau aku diberi sikit masa lagi, aku tentu akan bersedekah dan aku akan jadi daripada kalangan orang-orang yang sabar. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Tapi Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan lewatkan ajal dia. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni dah turun 1400 tahun dulu. Allah Subhanahu wa taala mula-mula sekali pesan kepada kita, jangan sampai apa yang Tuhan bagi kat kita menghalang kita daripada ingat Allah. Dalam ayat ni Allah sebut dua. Yang pertama, harta. Jangan sampai harta yang Tuhan bagi kat kita menghalang kita daripada ingat Allah. Yang kedua, Allah sebut anak. Jangan sampai anak yang Allah bagi dekat kita menghalang kita ingat Allah. Dan kita boleh perkembangkan lagi maksud ayat ini
Apa juga yang Tuhan bagi kat kita, jangan sampai menghalang kita ingat Allah. Allah bagi sihat, jangan sampai kesihatan itu menghalang kita ingat Allah. Allah bagi masa lapang, jangan sampai masa lapang itu menghalang kita ingat Allah. Allah bagi puasa, jangan sampai puasa itu menghalang kita ingat Allah. Allah bagi apa pun dekat kita, jangan sampai benda yang Allah bagi itu menghalang kita ingat Allah. Kerana Tuhan kata, wa man yaf'al zalik, siapa buat macam tu? Siapa yang harta dia halang dia ingat Allah, anak dia halang dia ingat Allah, pangkat jawatan, kedudukan, kuasa dia menghalang dia ingat Allah, apa yang Allah bagi kat dia menghalang dia ingat Allah, fa ulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi. Rugi kita tak guna sihat kita untuk ingat Allah. Rugi Allah bagi kedudukan dekat kita, kita tak guna kedudukan itu untuk ingat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat dengan kata dia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Tuhan kata, nafkahkan sikit daripada hak Tuhan bagi dekat kamu. Belanjakan sikit daripada hak Tuhan bagi kat kamu sebelum kamu dijemput oleh kematian. Sebelum mati, ajak diri kita, tak boleh bagi RM10, bagi RM1. Tak boleh bagi RM1, bagi sekupang untuk agama Allah. Ajak diri kita. Tak boleh tiap-tiap hari bagi, seminggu sekali bagi. Tak boleh seminggu sekali bagi, sebulan sekali bagi. Daripada rezeki yang Tuhan bagi kat kita, sikit kita ambil untuk infak fi sabilillah. Kita nak boleh sedekah sebelum mati. Mati apa pun tak boleh buat. Tidak cukup dengan tu, Tuhan cerita lagi, manusia semua manusia sebelum mati akan melalui detik ini. Apabila malaikat maut duk ada di sebelah dia, manusia pada masa tu fayaqul, dia akan kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Manusia mana pun bila malaikat maut sudah ada sebelah dia, dia akan kata, Rabbi, wahai Tuhan aku, laula akhartani ila ajalin qarib, tak bolehkah bagi masa sikit lagi dekat aku? Manusia mana pun bila malaikat maut duduk ada sebelah dia, dia duduk dalam saat-saat kecederaan. Manusia mana pun bila duduk dalam keadaan macam tu, dia nak minta sikit dekat Tuhan. Laula akhartani ila ajalin qarib, tak bolehkah bagi dekat aku sikit aja masa lagi? Allah bagi dekat dia masa 70 tahun untuk hidup, tak cukup. Allah bagi masa dekat dia 50 tahun untuk hidup, tak cukup. Dia minta sikit lagi. 70 tahun yang panjang tu dia tak guna, dia nak minta 5 minit untuk dia nak guna. Manusia mana pun bila dekat nak mati, dia akan kata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, tak bolehkah bagi sikit masa lagi dekat aku? Fa asfaddaqa. Kalau bagi sikit lagi masa dekat aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin. Kalau bagi sikit lagi masa dekat aku janji aku jadi orang yang saleh, orang yang baik-baik. 70 tahun dia buat jahat, 50 tahun dia buat jahat. Dia nak minta masa dekat nak mati 5 minit nak jadi orang yang saleh. Tuhan jawab, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan akhirkan, tidak akan bagi tempoh, tidak akan genjak masa mati dia idza jaa ajaluha, bila tiba masa dia. Kalau dia dijadualkan mati pada pukul 10, 5 minit 15 second, dia akan mati on the dot.
pada tarikh, pada masa yang Tuhan tentukan, tak lewat walaupun 1 second. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang manusia buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, khatta Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi al-amal wa hadha ajalu. Fabainama huwa kadhalik إذ جاء الخط الأقرأ أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan. Nabi satu hari ambil satu ranting kayu, Nabi garis atas tanah, garis panjang macam tu. Kemudian Nabi garis belah kiri dia 2-3 garis. Kemudian Nabi kata, hazihil amal. Nabi kata, ni garis panjang ni, ini adalah angan-angan manusia. Nabi buat satu garisan panjang, belah tepi Nabi buat garis-garis macam tu. Nabi kata, ni garisan panjang ni, hazihil amal. Nabi kata, ni angan-angan manusia. Manusia angan-angan dia panjang. Nak jadi macam-macam. Nak jadi kaya, nak jadi orang besar, nak jadi orang yang ada kuasa, nak jadi contoh, nak jadi orang yang dihormati, nak jadi manusia ni angan-angan cukup panjang. Nabi kata, hazihil amal. Ini angan-angan manusia cukup tinggi. Wa hadza ajalah. Wa hadza ajalu. Nabi kata, dan ni hak garis di tepi ni, ini adalah ajal kematian dia. Fabainama huwa kadhalik. Tengah manusia duk pasang angan-angan nak jadi macam-macam, nak buat macam-macam, cita-cita macam-macam ni, izja al-khattul aqra. Pada ketika itulah datangnya garisan kematian, potong angan-angan dia. Manusia tengah duk bercadang nak bina empire perniagaan yang besar, tengah duk pulung buat kerja, tengah masa tu kematian dia naik. Mati dalam keadaan tak bersedia untuk mati. Manusia dalam keadaan duk rancang cita-cita, angan-angan cukup tinggi, nak belajar, nak pergi tinggi lagi, nak mengaji sampai PhD, dah ada PhD, nak buat PhD bidang lain lagi, duk mengaji punya tinggi, terus dia masuk kematian. Maka mati dia dalam keadaan tak bersedia untuk mati. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita pun bukan tak biasa tengok apa yang disebut oleh Nabi SAW ni. Berapa banyak manusia mati dalam keadaan dua hambat angan-angan, sedangkan angan-angan pun tak tercapai. Kematian menjemput dia dalam keadaan dia belum bersedia untuk nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Wa khudh min sihhatik li maradik wa min hayatik li mautik, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma menceritakan, kata dia, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mai pegang bau dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk tak duduk mai pegang bau anak Sayyidina Umar ni. Nabi pegang belakang dia. Nabi kata dekat dia, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Nabi kata, jadilah kamu di atas dunia ni seperti orang yang gharib. Kamu duduk atas dunia ni, anggap kamu ni satu orang yang gharib, satu orang yang bukan penduduk tetap situ.
Kita kalau kita duduk satu tempat tidak dengan niat nak mustaqim di situ, macam mana cara kita duduk? Kita duduk kerja, makan gaji dengan kerajaan, dia hantar kita pergi kerja di Johor Bahru kah? Dia hantar kita kerja di Kuantan, Pahang. Dia hantar kita pergi kerja di Kuching, Sarawak. Dia hantar kita pergi duduk kerja di Labuan, Sabah. Cara kita duduk di situ dalam keadaan kita tahu kita bukan nak duduk terus sampai semua kita ni nak pergi kerja mungkin 2-3 tahun, lepas tu nak pindah pergi ke tempat lain balik, dan akhir sekali nak balik kampung kita sendiri. Cara kita duduk di tempat yang kita tak bercadang nak duduk terus ni lagu mana? Kita beli perkakas rumah pun patut-patut lah. Beli perkakas rumah ni patut-patut saja. Pasal apa? Pasal kita gharib. Kita tahu kita bukan nak duduk di situ sampai bila-bila. Kita nak duduk sat saja. Esok ni dah umur 55, 56 pencen, balik mai duduk rumah sendiri, masa tu baru kita beli cara nak duduk sungguh-sungguh. Nabi kata dekat anak Sidina Umar, Nabi kata dekat dia, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu duduk atas dunia ni macam lagu kamu ni tak mau nak duduk terus situ. Duduk cara macam nak duduk 2-3 tahun saja. Jangan bersungguh-sungguh sangat sebab kita bukan nak duduk lama situ. Awa'abirus sabil, ataupun kamu duduk di situ seperti orang yang hanya singgah kerana nak tumpang lalu, nak pergi tempat lain. Kita duduk sekarang ni nak pergi Kuala Lumpur, singgah rumah anak di Ipoh, singgah rumah dia, buat cara singgah tak lah, sebab esok nak pergi Kuala Lumpur. Tak boleh singgah rumah dia nak tidur semalaman dia, esok nak pergi Kuala Lumpur, singgah-singgah esok dengan panggil traktor main duduk tengah tanah dia. Kita bukan nak duduk terus rumah dia, kita nak duduk semalam saja, lepas tu matlamat kita Kuala Lumpur. Nabi kata dekat anak Sidina Umar, hidup atas dunia ni yang pertama ka'annaka gharib, macam kita ni duduk di tempat yang bukan kita nak duduk terus, ataupun abirus sabil, ataupun kita duduk macam yang orang singgah sat kerana nak pergi tempat lain. Dunia ni kita singgah saja, matlamat kita akhir. Utamakan negeri yang kita nak pergi sana tu. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar ni, dia kata, idza amsayta fala tantazir as-sabah. Dia kata lah macam ni, dia kata, kalau sekiranya kita duduk tu waktu tu dah petang, kita jangan terlalu yakin bahawa kita akan jumpa subuh esok. Kalau lah ni kita duduk-duduk ni petang, ni kita duduk-duduk lah ni malam, jangan yakin sangat kata kita akan bangkit untuk sembahyang subuh itu. Jangan yakin sangat. 10, pukul 11, pukul 12 tak lagi, macam-macam boleh jadi. Belum tentu pagi esok kita boleh bangkit sembahyang subuh. Sah ke pukul 11 tak lagi jadi apa ke benda, habis kita tinggal dunia ni. Pukul 2, pukul 3 pagi, macam-macam benda boleh jadi. Kita boleh dengan dandan, tak ada nak bersiap apa, kita boleh tinggal dunia ni. Maka anak Sidina Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, dia pesan, dia kata, iza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau kamu duduk tu sebelah petang, sebelah malam, jangan yakin sangat kata kamu akan jumpa pagi itu. Wa iza asbahta fala tantazir al-masa. Demikian juga kalau kamu hidup waktu pagi, kamu jangan terlalu yakin kamu akan dapat tengok petang tak lagi. Wa khudh min sihhatik li maradik. Ambillah kesempatan masa sihat kamu untuk tampung kekurangan yang akan berlaku masa kamu sakit esok ni. Tuan-tuan, bila sakit ni korang banyak lah. Nak main masjid pun payah, sakit sampai nak bangkit pergi pancung ambil ayat semayang pun payah, nak kena orang angkat kiri kanan. Masa tu sudah tentulah ibadat kita kurang banyak. Sebelum mai masa sakit yang akan menyebabkan ibadat kita kurang, sebelum mai masa tu, masa sihat ni pulun betul-betul. Masa kurang esok hak ni boleh tampung. Wa min hayatik li mautik. Dan ambillah kesempatan masa hidup sebelum mai masa mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maksud hadis ni ialah Nabi SAW dan Abdullah bin Umar Al-Khattab ini nak beritahu dekat kita, tumpang doa ada lagu doa ada Allah ni, buat yang terbaik untuk Allah. Mudah-mudahan kalau ditakdirkan jadi apa pun, kita tak mentelan sangat, kerana kita dah buat sekadar yang terdaya kita.
Apa nak jadi, kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah, Allah bagi kekuatan untuk kita nak melipat gandakan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 207. Jilid 17, muka surat 207. Kita masuk bab ihfazillah yahfazka. Iaitu bab pada menyatakan hadis yang membicarakan hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang maksudnya pelihara olehmu akan Allah, nescaya memelihara Allah akan kamu. Tajuk malam ni ialah intipati kepada satu hadis. Dalam hadis tu Nabi kata ihfazillah, Nabi kata peliharalah Tuhan. Yahfazka, Tuhan pelihara kamu. Kamu jaga Tuhan, Tuhan jaga kamu. Apa maksud hadis itu? Ketahuilah saudaraku, sesungguhnya ini satu hadis Nabi yang besar maksudnya, dan ialah asal dan umbi yang besar pada memeliharakan hak-hak Allah. Hadis ini penting, dia kata, dan berserah bagi kehendaknya, iaitu diberi ingat oleh Nabi SAW agar kita pelihara agama Allah. Nabi pesan sangat-sangat, agama kena jaga. Bukan jaga agama untuk kita saja, kita kena jaga agama supaya agama tak dirosakkan untuk diamalkan oleh masyarakat. Kena jaga. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara kita. Kita jaga agama Allah, Allah jaga kita. Kita tinggal agama Allah, Allah biar musuh binasakan kita. Tonton tengok, bumi mana pun kalau orang buang Islam, dia berkena. Bumi mana pun, sebutlah di Bosnia ke, sebutlah di Turki ke, sebutlah di Palestin ke, sebut di bumi mana pun, manusia lambung buang Islam, dan bala nanti mai kat mereka. Dan bala mai dalam bentuk Allah izinkan musuh mai duk buat bagi lumat orang Islam hak duk ada di tempat. Maka hadisnya itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupu Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, adalah aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sama-sama menunggang satu menatang. Nabi di depan, aku di belakangnya pada satu hari. Dalam kami sama-sama di atas binatang itu, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, hai budak. Sebab dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam budak kepada dia adalah kerana pada masa itu Ibnu Abbas umur 9 tahun sahaja. Satu hari Nabi naik kenderaan, Nabi muat di belakang dia Abdullah bin Abbas, sepupu dia. Waktu tu Abdullah bin Abbas umur 9 tahun saja. Tuan-tuan, di sini dapat satu pengajaran Nabi yang kata Nabi SAW ni budak umur 9 tahun pun Nabi didik. Bukan nanti orang umur 90. Nabi ni budak umur 9 tahun pun Nabi didik. Sebab Nabi melihat budak kecil ni pun aset untuk Islam di masa depan. Kita tak boleh kata ni budak-budak ni bila dia tu. Budak kecil itu dia aset untuk Islam masa depan. Nabi SAW bukan budak kecil, bukan orang dewasa. Orang yang duk memusuhi Islam pun Nabi tengok dia sebagai aset. Abu Zar Al-Ghifari, daripada satu orang penyamun, Nabi melihat dia ada guna untuk Islam. Nabi terbiah dia, dia masuk Islam, ternyata dia jadi orang kuat Islam. Nabi ini dia tengok siapa pun, dia melihat orang itu ada peranan untuk Islam.
Nabi tidak melihat manusia sebagai manusia tak berguna sehingga Nabi buang dia pergi ke tepi. Tak. Nabi tengok semua manusia ada guna. Rangkahnya, Nabi SAW tidak menambah musuh, tetapi Nabi menambah sahabat. Ni kita kena ambil pengajaran. Kalau semua orang ada keliling kita, kita kata musuh kita, siapa nak tolong kita buat kerja? Maka Nabi SAW dia melihat semua manusia itu berguna untuk Islam. Nabi melihat Abdullah. Nabi melihat Abdullah bin Nabi SAW melihat Abdullah bin Abbas, anak pak penakar dia, sepupu dia, umur 9 tahun. Nabi melihat ni budak ada guna. Nabi nasihat dia. Nabi kata, ya ghulam, wahai budak, aku mau mengajak kamu dan memberi akan kamu dengan ajaran beberapa kalimat. Nabi kata dekat dia umur 9 tahun, Nabi kata dekat dia, wahai budak, aku nak ajak kamu beberapa benda. Kamu dengar baik-baik. Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Peliharalah olehmu akan Allah, nescaya Allah memelihara kamu. Tak pernah kita cakap macam tu dekat anak kita umur 9 tahun. Pernah tak macam tu punya cakap? Kita cakap dekat anak kita umur 9 tahun. Tak ada. Anak umur 19 tahun pun kita tak bercakap macam tu. Pernah tak kita bercakap ke anak kita umur 19 tahun, kita kata ke dia, abang jaga agama baik-baik abang. Abang jaga agama, Allah akan jaga abang. Pernah tak kita sebagai bapa cakap begitu ke anak kita umur 19 tahun? Nak bercakap dekat anak umur 9 tahun, langsung tak bercakap. Anak umur 19 pun kita tak bercakap macam ni ke dia. Nabi SAW sepupu umur 9 tahun, Nabi sudah cakap tentang benda ni. Yang ni peliharalah olehmu akan agama Allah daripada sia-sia dan daripada bertukar ganti. Nabi kata, jaga agama, jangan sampai agama kita akhirnya jadi sia-sia. Jaga agama elok-elok. Dengan bahawa engkau pelihara segala suruhan yang diwajibkannya dan pelihara segala yang ditegahkan Allah dan yang diharamkannya. Maksud yang kata jaga Allah, pelihara Allah ni ialah jaga hak mana Tuhan suruh buat, hak mana Tuhan larang jangan buat. Tu maksud dia. Hak mana Tuhan suruh daripada benda besar sampai benda kecil buat. Hak mana Tuhan larang daripada sebesar-besar benda sampai benda kecil, kalau Tuhan larang jangan buat. Kamu jaga benda ni, Allah jaga kamu, Nabi kata. Maka diperbuat segala yang disuruh itu dengan sebenar-benar menjunjungnya, dan menjauhkan segala yang ditegah itu dengan sebenar-benar menjauhkannya. Maka janganlah dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikau pada tempat yang ditegahnya itu. Jaga jangan sampai kita ni kelihatan berada di tempat yang dilarang oleh Tuhan. Jaga jangan sampai kita ni tersilap hidup masuk naik kelas. Jaga jangan sampai kita ni tersilap hidup ada di rumah pelacuran. Jaga jangan sampai kita ni silap hidup ada di kedai tikam nombor ekor. Jaga jangan sampai kita tersilap pergi masuk di tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, tak bagi orang Islam masuk. Macam tu maksud dia. Maka apabila taat kamu akan Allah dengan junjung segala suruhnya dan menjauh segala tegahnya, nescaya dikelilingnya akan dikau dengan beberapa malaikat di hadapan engkau dan di belakang engkau, dan bahawa memelihara mereka itu akan dikau daripada suruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu jaga benda ni, Allah jaga kamu. Allah hantar malaikat menjaga keliling kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, maka bila kamu pelihara agama Allah seperti yang tersebut itu, nescaya dipelihara akan engkau. Yakni dipeliharanya dirimu dan anak isterimu dan harta bendamu dan agama dan dunia kamu. Semua Tuhan akan pelihara. Bermula barang yang membenarkan segala yang tersebut itu ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maksudnya siapa beramal dia akan amal yang soleh, sama ada laki-laki ataupun perempuan, padahal ia mukmin, nescaya dihidupkan dia akan sebagai hidup yang baik. Tuhan janji dalam Quran.
Tuhan kata siapa yang buat amal soleh, siapa juga tak kira zakar atau unsa, laki-laki ataupun perempuan, kalau sekiranya dia buat amal soleh, dia beriman dengan Allah, Allah akan pastikan dia dapat hidup yang baik. Tuhan janji macam tu. Maka itulah sebabnya kita lihat orang-orang yang kena bala bencana itu, ialah kerana mensia-siakan segala yang disuruh Allah. Itu dia. Hak duk kena bala bencana malapetaka seluruh tempat ni kerana tak jaga agama Allah. Kerana sekelompok tak jaga, bala main melingkup habis. Hak jaga, hak tak jaga kena semua sekali. Kita tengok cerita Bosnia dulu. Berapa ramai orang Bosnia mengucap pun tak reti. Berapa ramai orang Bosnia masa tengah duk jadi huru-hara di Bosnia Herzegovina dulu ni, berapa ramai orang Islam Bosnia yang mengucap pun tak reti semayang dak sekali-kali. Kita pergi ambil wak mai bagi mengaji di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa tu, macam-macam cerita tu ada. Hak tak reti apa, huruf Quran tak kenal dan sebagainya pun ada. Punya teruk macam tu masyarakat dia, maka Allah Subhanahu wa taala wak mai bala bencana. Mungkin dalam masyarakat tu ada sekelompok yang bagus, tapi hak bagus ni bila bala mai dia menyeluruh, kena habis bagus dengan tak bagus, semua pakai kena. Demikian hal yang berlaku di mana-mana tempat sekalipun. Apabila manusia tinggal agama Allah, manusia hak reti agama tapi tarik mereka bagi reti balik, Allah buat main bala lingkup semua sekali. Dan melampaui sempadan yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala. Bila melampaui sempadan yang Tuhan tentukan, kebinasaan pun mati. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan bermula barang yang mengenai akan dikau daripada bala bencana itu, maka iaitu dengan sebab usaha diri kamu sendiri. Tuhan sebut dalam Quran, bala kalau mai adalah kerana kerja tangan hamba sendiri. Dalam ayat kata zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan darat di laut di mana pun adalah kerana kerja buat tangan manusia sendiri. Manusia yang jadi punca sehingga kan Allah wa'amai bala kena mereka. Maka siapa memelihara dia akan Allah dengan barang yang disuruh, nescaya dipelihara Allah daripada hadapan dan belakangnya, daripada kanan dan kirinya, daripada atas dan daripada bawah. Siapa pelihara agama Allah, Allah pelihara dia. Betul-betul Allah jaga dia, dia tak akan kena macam yang kena orang yang menderhaka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah berlaku setengah daripada ulama itu dipanjangkan Allah umur sampai 100 tahun. Seperti Al-Qadhi, Al-Hasan Al-Basri dan Al-Baghawi dan Al-Juwaini, padahal ia bersedap-sedap dengan akalnya dan dengan gagahnya. Tuhan dah tunjuk dah beberapa orang di kalangan alim ulama ada ni berkat kesungguhan daripada dalam agama, Allah Subhanahu wa taala kekalkan kesihatan kepada mereka sampai umur 100 lebih masih sihat lagi. Panjang umur ni satu yang ditentukan oleh Allah. Panjang umur dalam keadaan sihat, mati pun dalam keadaan tengah sihat, mati. Di antaranya dia bawa mai 3 nama Al-Hasanul Basri. Sampai umur 100 lebih duk kuat, duk sihat lagi. Al-Baghawi, Al-Juwaini, ini nama-nama ni kalau tuan-tuan duk baca kitab fiqh jumpa nama-nama ni semua. Ini semua alim ulama yang cukup hebat dari segi ilmu, dari segi amal, dari segi keikhlasan dan sebagainya. Allah pelihara mereka ni sampai akhir hayat dalam keadaan gagah, sihat dan sebagainya. Sihat itu anugerah Allah kepada dia kerana dia memelihara amalan-amalan salih yang dia buat. Maka pada satu hari melompat Al-Juwaini akan sebagai lompat yang kuat. Al-Juwaini ni satu hari maka luka ia dengan sebab lompatnya itu. Satu hari tak apa terkejut apa, lompat jatuh, luka dia. Maka berkata Al-Juwaini, segala anggota ini kami pelihara akan dia daripada maksiat sejak daripada kecil. Maka dipelihara akan dia oleh Allah Ta'ala atas kami pada waktu tua. Dia kata ni, yang dia duk jadi sihat macam ni, dia kata pasal apa? Pasal daripada kecil anggota badan dia tak pernah benang pun satu anggota badan dia buat benda maksiat. Bulan lepas dia cerita yang kata bapak kawan kita seorang, bila dia jatuh sakit, anak dia susah hati. Pasal dia pesan ke anak dia satu benda aja.
Dia pesan apa? Dia kata kalau apa-apa jadi dekat aku, apa tolong aku. Jangan sampai aku tinggal semayang. Daripada kecil-kecil tu, dia dah semayang, dia tak tinggal semayang sampailah umur dia lagu tu. Allah pelihara dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ya. Dan dinaqal daripada Al-Qadi Abi Tayyib bahawasanya hidup ia 160 tahun. Al-Qadi Abu Tayyib, salah seorang ulama yang juga nama dia banyak dalam kitab fiqh. Umur sampai 160 tahun. Padahal tiada apa satu rosak satu anggota daripada segala anggota. Tak ada satu anggota dia yang rosak. Kita 40 bukan tuan mata tebal. Rosak dah mata. Allah Subhanahu wa taala pelihara orang-orang yang macam ni sampai umur 160, satu anggota pun tak rosak. Mata duk terang elok, telinga duk dengar elok, akal duk waras, duk fikir elok, kaki tangan semua boleh duk berjalan elok, buah pinggang pun tak kacau apa, jantung pun elok, semua elok. Allah pelihara dia umur 160 tahun masih elok lagi. Maka ditanya orang kepada dia, apa sebab panjang umurnya? Jawabnya, tiada pernah aku buat maksiat dengan satu anggota pun yang ada pada aku. Orang tanya dia apa petua ni, sihat ni sampai lah ni, umur dah 160 sihat lagi. Dia kata satu aja petua dia, jangan benarkan satu anggota kita pun buat maksiat. Allah akan bagi kita sihat sampai sudah. Dan terkadang sampai pelihara itu kepada zuriatnya, sebagaimana kata Abdullah bin Al-Mubarak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala peliharakan laki-laki yang soleh itu akan anaknya dan cucunya dan cicitnya dan jiran-jirannya. Dan telah dinakalkan daripada setengah salaf yang soleh, melihat ia akan seorang tua minta doa pada Tuhan, maka tiada dimustajabkan Allah. Maka katanya, ini orang mensia-siakan suruh Allah sejak daripada kecil, maka disia-siakan Allah akan dia pada masa tua. Itu sebab dia suruh kita ni mendampingi orang yang baik-baik. Pasal apa? Ada keberkatan pada orang tu. Kita mendampingi orang yang baik-baik ni, bukan saja dia Allah pelihara. Ni hadis yang kita baca tadi, ihfazillah yahfazka. Kamu pelihara agama Allah, Allah pelihara kamu. Pelihara kamu, bukan pelihara dia saja. Pelihara anak cucu dia, pelihara keluarga dia, pelihara jiran dia, pelihara sahabat-sahabat yang duk bersahabat dengan dia. Allah pelihara semua sekali. Kerana saleh dia ni, maka keberkatan tu dapat pada orang yang duk dekat dengan dia. Ni duduk cari pasal dengan orang-orang yang saleh, dengan orang yang baik-baik, dengan orang-orang yang warah, yang ternyata beramal, berilmu dan beramal ikhlas. Kita duduk cari pasal. Tidakkah kita nak cari susah kita di depan Allah Subhanahu wa taala? Benda ni Nabi suruh kita pergi buat baik dengan orang macam ni, kita pergi buat musuh kepada orang-orang yang macam ni. Baik, sabda Nabi SAW lagi, ihfazillah tajidhu tujahak. Pelihara olehmu akan Allah, nescaya engkau dapat akan dia di hadapan kau. Kita pelihara segala suruh perintah Allah, Allah ada depan, dia kata. Masalah, peliharakan Allah, nescaya engkau dapati akan dia di hadapan engkau. Yakni pelihara agama Allah seperti yang tersebut tadi, iaitu memelihara akan segala yang diperlukan Allah dan segala hukum hakamnya, dan melazimkan taat kepada Allah, menjauhkan segala yang ditegah dan barang yang tiada disukai Allah. Nescaya engkau akan dapati Tuhan di hadapan kamu. Macam tadi juga, hak Tuhan suruh buat semua, hak Tuhan larang jangan duk teringin nak buat. Tuhan nanti main duduk depan kita. Yakni engkau dapati akan Tuhan itu serta dengan kamu, memelihara kamu dan melindungi kamu dan menolong kamu di mana ada kamu. Maksud yang kata Tuhan suruh main duduk depan ni, bukan suruh main macam manusia main duduk depan. Maksudnya ialah Tuhan pelihara kita daripada kita dirosakkan oleh musuh-musuh kita. Tu juga uraian yang di bawah tu. Tuan-tuan buka muka sebelah. Buka muka sebelah, dia kata diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, ia inna ruhal amin alqa fi raw'i lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fit salat. Bahawasanya Jibril alaihi salam telah mencampak di dalam ingatan aku, tiada mati seseorang itu melainkan telah sempurna rezekinya dan ajalnya. Nabi SAW kata, manusia ni tak akan mati selagi mana rezeki yang janji nak dapat ke dia tak dapat penuh, selagi itu dia tak akan mati.
Manusia ni takat mana yang Tuhan janji kat dia, dia mesti dapat semua sekali. Barulah sampai masa untuk dia mati. So benda ni Tuhan dah tulis dah. Dia ni nak dapat banyak mana, dia ni nak dapat banyak mana. Lagi tak dapat banyak yang Tuhan tulis tu, maka selagi tu Nabi kata tak akan mati orang ni. Bila mati, maknanya sudah sampai masa rezeki dia sudah terhenti dalam tu, maka dia mati. Begitu. Maka hendaklah takut sekalian kamu kepada Allah dan elokkan oleh kamu pada tuntutan, yakni pada amal perbuatannya. Maka serta memandangkan bagi yang demikian itu tiada faedah meminta pada makhluk serta bergantung diri ke atas mereka itu. Islam ajak kita nak minta dekat Tuhan. Jangan harap dekat makhluk. Makhluk tak boleh bagi apa yang kita mahu. Allah Subhanahu Wa Taala bukan kata hak kita mahu, hak kita tak sangka pun Allah boleh bagi. Tapi makhluk ni kadang-kadang hak kita nak tu dia tak boleh bagi. Demikianlah miskin makhluk berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha Kaya. Kerana bahawasanya hati mereka itu semuanya di tangan Allah. Dibalikkannya atas kira-kira kehendaknya. Manusia ni hati itu Tuhan boleh balik. Tuan-tuan, kita doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang boleh terbalikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati aku atas agama kamu. Manusia, yang kata manusia ni hati Tuhan boleh. Hari ni nampak beriman sangat, bulan depan dia boleh tinggal iman dia. Manusia hari ni nampak kuat Islam sangat, tahun depan boleh jadi macam lain. Nama kata manusia, hati dia boleh terbalik bila-bila masa. Kita bila kata macam ni, kita jangan ingat orang, kita mau ingat kita. Kita pun tak mustahil boleh jadi macam tu. Manusia ni selalu bila dengar macam ni dan dia ingat orang. Betul dia ni jadi begitu. Dia duk ingat orang jadi begitu. Jaga-jaga kawan orang-orang lah, takut dia satu hari jadi macam tu. Siapa pernah sangka Bal'am bin Ba'urah Allah boleh kali hati dia sehingga dia mati dalam murka Allah. Bal'am bin Ba'urah orang kanan Nabi Musa. Bal'am bin Ba'urah yang dah berikrar di depan Allah, di depan Nabi Musa. Apa jadi pun dia dengan Nabi Musa tak akan tinggal sampai bila-bila. Tiba-tiba apabila Nabi Musa nak berperang dengan Bani Kan'an, Nabi Musa nak berperang dengan Bani Kan'an, dia dibeli oleh Bani Kan'an. Sedangkan Bal'am bin Ba'urah ni masa tu orang kenal dia macam mana orang kenal Nabi Musa. Sedangkan Bal'am bin Ba'urah pada masa tu sudah pun dianugerahkan Allah mustajab doa. Bal'am bin Ba'urah pada masa tu kalau dia angkat tangan minta, ya Allah, minta saja Allah makbul terus. Punya mustajabnya doa Bal'am bin Ba'urah ni. Mana Nabi Musa ada, di situ ada Bal'am. Sehingga kan masa tu tak ada siapa pernah teringat Bal'am satu hari akan lawan Nabi Musa. Tak pernah siapa teringat. Tiba-tiba yang kata hati manusia ni boleh terbalik. Bani Kan'an mai jumpa dia, bagi tawaran cantik dekat dia. Bal'am, kami nak minta hang satu saja. Minta tolong doa supaya Allah binasakan Nabi Musa. Mereka nak guna dia pasal dia mustajab doa. Bal'am, kami nak minta satu saja, sekali saja. Tolong doa kepada Allah supaya Allah binasakan Nabi Musa. Pada mulanya tak mau, 2 kali, 3 kali, beberapa kali, akhirnya Bal'am kata okey. Bila mai hari Nabi Musa nak berperang dengan Bani Kan'an ni, Bal'am tu ada tengah-tengah. Dia angkat tangan, dia nak sebut, ya Allah, binasakan Nabi Musa. Dia nak sebut yang tu, Allah hantar main malaikat twist lidah dia. Hati dia nak sebut, ya Allah, binasakan Nabi Musa. Malaikat main twist mulut dia, main twist lidah dia. Dia kata, ya Allah, binasakan Bani Kan'an. Bani Kan'an kata dekat dia, kami bagi ke hang duit, suruh hang doa binasa Musa. Pasal apa hang minta kami binasa? Dia angguk. Tapi bila sebut, dia sebut, ya Allah, binasakan Bani Kan'an. Hati nak sebut Nabi Musa, tapi Allah tak izin. Mulut sebut Bani Kan'an. Tengah doa tu juga Allah suruh malaikat pegang lidah dia, rentak keluar lidah ni merambu terampak atas dada. Bal'am mati dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Quran ada cerita tentang ni.
Watlu alaihim naba allazi ataina, ayat tu baca, itu ayat cerita tentang Bal'am bin Ba'urah. Sehingga kan Allah umpamakan dia macam anjing. Lidah keluar terjuluk tu diumpamakan seperti anjing. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bila baca benda ni, keinsafan kena ada dalam hati. Kalau Bal'am yang begitu punya hebat sudah sampai kepada satu makam mustajab doa, kesudahan boleh jadi macam tu, siapa kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya ialah manusia kita tak boleh letak 100% bergantung dekat dia, sebab dia boleh tergeliat bila-bila masa. Hari ni elok, minggu depan tak tahu lagi, bulan depan tak tahu lagi, tahun depan tak tahu lagi, 5 tahun ke depan tak tahu lagi. Tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai bila-bila pun tak akan silap, tak akan tersesat sampai bila-bila. Maka wajib jangan bergantung pada satu pekerjaan daripada segala pekerjaan itu, melainkan ke atas Allah. Apa pun last sekali minta dekat Allah. Kerana bahawasanya ia Tuhan yang memberi, dan dialah Tuhan yang lagi boleh menahan. Tuhan saja kalau nak bagi boleh, kalau tak nak bagi pun boleh. Kalau Tuhan nak bagi, tak usah mai berapa ramai orang nak tahan, Tuhan tetap akan bagi. Kalau Tuhan tak mau bagi, tak usah siapa mai nak tolong bagi dia ni dapat apa-apa, dia tak akan dapat, pasal Tuhan tak mau bagi. Tuan-tuan, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala mau dia sihat. Sakit punya teruk, tapi Allah mau dia sihat. Sihat. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala mau dia mati dengan sakit tu. Mai doktor pakar berapa ramai duk keliling dia pun mati dia. Kehendak Allah Subhanahu wa taala juga yang terlaksana akhir sekali. Manusia tak boleh buat apa-apa. Maka tiada siapa boleh menahan pada barang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak bagi, tak ada siapa buat apa dia. Tuhan dah takdir dah dia ni akan dapat rezeki melimpah ruah. Tak usah siapa pergi buat kianat nak berjatuh dia ke apa ke, rezeki tu dapat kat dia. Pasal Tuhan nak bagi kat dia rezeki tu. Maka tiada siapa boleh memberi pada barang yang apa yang ditahan oleh Allah. Kalau Tuhan tahan, tak mau bagi, nak suapkah masuk dalam mulut, selepas jatuh lagi. Allah Subhanahu wa taala boleh buat semua benda. Dialah Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dan telah datang di dalam hadis, man lam yas'alillah yaghdab alaih, falyas'al ahadukum rabbah hajatah hatta syasa'a na'luhu idzan qata'a. Siapa yang tak minta dia akan Allah, nescaya marah ia, marah Allah atasnya. Itu dia. Ni pula yang kata Allah ni macam ni pula, dia tak macam manusia. Dalam hadis Nabi kata, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Mana-mana manusia yang tak mau minta dekat Tuhan, Tuhan marah dia. Tuhan mau orang minta dekat dia, ud'uni astajib lakum. Tuhan kata minta dekat aku akan bagi dekat kamu. Manusia tak mau minta dekat Tuhan, dia minta dekat makhluk dan sebagainya. Tuhan duk ada, tak mau minta, duk minta dekat makhluk. Siapa yang tak mau minta dekat Tuhan, yaghdab alaih, Tuhan marah dekat orang macam ni. Tuhan duk tunggu nak bagi, dia tak minta. Tuhan marah dekat orang yang tak mau minta dekat dia. Fas'al ahadukum rabbahu hajatahu hatta syafa'a na'luhu idzan qata'a. Maksudnya, maka maulah meminta seseorang daripada kamu akan Tuhan kamu apa hajatnya, sehingga tali cerpunya apabila putus dia. Itu dia. Nabi kata minta dekat Tuhan ni, sampai putus tali kasut pun minta lagi dekat Tuhan. Minta sungguh-sungguh, sebab Tuhan akan bagi kalau kamu minta. Cuma dia nak bagi cepat atau lambat, yang tu aja. Tang bagi, Tuhan boleh bagi. Manusia kadang-kadang dia minta sehari 2 hari tak boleh, nak marah Tuhan lah. Dia kata apa, duk abang kata minta Tuhan nak bagi, minta Tuhan nak bagi, kudu minta seminggu dah tak boleh-boleh, dia marah. Tuhan bukan tak mau bagi, Tuhan tangguhkan. Tuhan nak bagi, Tuhan tangguhkan. Tangguh tu sebagai ujian kesabaran dekat dia, nak tengok dia sabar ke tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan telah dikeluarkan oleh Al-Muhamili dan lainnya, telah berfirman Allah, man zalladzi da'ani falam ujibhu wa sa'alani falam u'tih wastaghfarni falam aghfir lahu wa ana arhamur rahimin. Siapakah orang yang berdoa pada aku, maka tiada aku perkenankan dia? Tuhan tanya. Tuhan kata, siapa yang minta dekat aku tak bagi kat dia? Siapa? Tuhan kata.
Siapa yang selama ni duk minta dekat aku tak bagi apa yang dia minta. Dan telah meminta pada aku, maka tiada aku beri akan dia. Siapa? Tuhan kata. Dan meminta ampun pada aku, tiada aku ampun akan dia. Siapa yang minta ampun dekat aku tak ampun dia. Bermula aku itu Tuhan yang amat kasihan daripada sekalian yang maha pengasihan. Tuhan kata macam tu. Tuan-tuan tengok muka sebelah. Dia kata maka jauh benak-benak beza di antara minta pada Tuhan dan minta pada makhluk. Tak sama. Dan telah diminta orang akan Imam Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kiranya diberi nasihat kepadanya. Maka berkata Imam Ibn Hanbal, jika ada Allah Ta'ala itu yang menentu rezeki, maka bermati-mati kamu menuntut rezeki itu kerana apa? Dan jika adalah rezeki itu sudah tentu habuannya, maka berloba kepadanya itu kerana apa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, orang pergi jumpa dia, kata dekat dia, wahai Imam, bagilah nasihat dekat kami. Imam Hanbali bagi nasihat. Dia kata kalau hamba dah tahu dah kata rezeki ni Tuhan tentukan kepada hamba, sampai tunggin terbalik buat kerja sampai tak semayang kerana nak cari rezeki ni pasal apa? Dia kata. Kita kata kita percaya rezeki ni ketentuan Tuhan, kita percaya. Kita berusaha, tapi ada waktu kita nak kena kerja, ada waktu kita nak kena semayang, ada waktu-waktu dia. Ni punya buat kerja sampai tak semayang atas alasan nak cari rezeki. Pasal apa jadi macam tu? Berapa ramai manusia macam tu, buat kerja sampai tak semayang. Dia dapat award the best manager of the year. Tahun tu kira dia manager paling bagus, tapi tak semayang. Best pada penilaian manusia, best pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hanbali kata dah kalau kita tahu kata rezeki ni Tuhan dah tentukan dekat kita, usaha kita kena usaha, tapi jangan sampai punya duk usaha kerja sampai tak semayang kerana alasan nak cari rezeki. Tak betul, sebab rezeki Tuhan dah tentu dah. Kita usaha, rezeki Tuhan akan bagi. Jangan sampai tinggal ibadat kerana nak buat kerja. Lagi dia kata kalau dah tahu kata habuan kita ada di sisi Tuhan, duk tamak buat apa? Tuhan dah tentu dah habuan kita banyak-banyak mana, tapi duk nak tamak nak lebih pada tu, tak dapat. Habuan akan dapat banyak yang Tuhan tentukan. Begitu. Dan jika adalah syurga itu sebenar, maka bersenang-senang diri itu kena kerana apa? Imam Hanbali kata kalau dah kita tahu kata lepas mati tu kita nak kena bangkit di padang mahsyar, di sana akan dihisap amalan kita, lepas tu nak kena pergi sama ada syurga ataupun neraka. Kalau dah tahu, dah yakin kata syurga ada, pasal apa nampak duk relax lagu tak mau nak buat ibadat? Kalau dah tahu kata syurga ni ada, duk baca ayat Quran ni, cerita jannah ni tajri min tahtihal anhar, berlari air sungai di bawahnya. Baca hadis Nabi duk cerita dalam syurga ni tak ada orang tua, yang ada semua orang muda-muda. Maksudnya orang yang masuk syurga kalau tua pun Tuhan bagi jadi muda. Dua habaq pula dalam syurga ni ada satu bilik, bilik itu saja dia duk cerita besar dia sampai macam mana. Kita duk dengar, kita tahu, kita yakin, kita percaya kata syurga ada. Tapi tengok sembahyang pun tak apa nak buat. Tengok pasal apa? Imam Hanbali kata. Hang kata hang percaya kata syurga ada, tapi pasal apa nampak macam tak belut nak masuk syurga? Betul-betul percaya ke tak kata syurga ada? Begitu. Dan jika ada neraka itu sebenar-benarnya ada, maka berbuat maksiat itu kerana apa? Imam Hanbali kata hampa percaya kata neraka ada, tapi kedai nak buat ekor dah penuh juga. Kedai nak buat ekor penuh juga. Dia buka helmet tu sekali dengan kepiah putih pergi dalam helmet tu. Ada kepiah putih, awalnya dalam tu ada. Bila pergi depan kedai tungkat motor, buka helmet tu sekali dengan kepiah putih pergi dalam helmet tu. Dan lepas tikam lagi main naik motor tu, ambil ketayak pakai dulu baru bubuk helmet dia kan. Oh ada ketayak juga hati duk tikam nombor ekor. Dah kalau tahu kata neraka ada, pasal apa pergi duk tikam nombor ekor lagi? Kalau dah tahu, dah yakin kata neraka ada, yang kata dalam neraka ni ada satu bukit, semua ahli neraka dipaksa ragas bukit tu. Nabi kata setiap kali penghuni neraka ni sentuh saja dengan tangan, dia hancur tangan tu kerana panasnya bukit tu.
Setiap kali kaki dia jijak aja atas bukit tu, hancur kaki dia kerana panasnya bukit tu. Dan sebahagian daripada ahli neraka ni, tangan dah hancur, kaki dah hancur pun dia merangkak naik duk kerana dipaksa untuk merangkak naik. Naik sampai sekerat, berguling jatuh, naik lagi dan sebagainya, sehinggalah habis dosa dia dibalas dengan azab yang dia terima tu. Dah kita baca hadis ni, dah kita tahu benda ni macam ni, pasal apa duk buat lagi benda dosa? Rasuah jalan lagi. Oh, kesian tuan-tuan. Tengok orang Islam mata rasuah ni cukup kesian. Tengoklah kerja apa pun tak kira lah. Kira nak rasuah. Lagu pi dua abang ni, kalau sekiranya saya ambil tindakan ni, dua abang tu dengan tujuan nak suruh kau tujuh lokman. Ni kalau saya tulis ni, susah kan? Pi dua abang kawan. Kau tu kata jangan, ni kita sama-sama orang Melayu ni dah. Jadi kan Melayu-Melayu juga, saya salah, saya kira tak boleh. Saya tak tolak ansok ni. Dia ansok, dia tak tolak. Belum. Tolak mai okey. Dia lain kali jangan buat lah. Cengeng tu ada juga, tapi belum ambil pergi lah. Kesian kan tu. Kita tengok kadang-kadang kesian, maruah tak ada langsung. Maruah tak ada langsung. Duit itulah dia nak bagi balik beli susu anak, nak bagi besar anak dia. Duit itulah balik dia pergi singgah beli nasi bungkus, nak bagi makan anak-anak dia. Duit itulah dia nak balik nak beli sejadah, nak buat semayang dia. Kesian tuan-tuan. Tahu kata neraka ada, tapi heran dengan benda-benda macam ni dia tak boleh tolak. Bunyi cengih sangat, tegas dengan orang hak nak main jolok RM50, dengan tahu hak jolok RM5,000 tak tegas pula. Tahu hak nak main jolok RM50 ni dia tegas kau main. Ingat apa? Ingat aku makan rasuah ke apa ke? Biji mata merah menyala marah. Kau ni pun minta mohon. Main satu toki lain jolok RM5,000. Kita lain kali jaga akhirnya ni. Ambil juga. Kesian tuan-tuan. Kesian. Tahu kata neraka ada. Tahu yang Nabi kata ar-rashi wal murtashi. Sama ada hak bagi rasuah ataupun hak terima rasuah, dua-dua kena. Tahu, bukan tak tahu. Tapi ngap juga, ambil juga, heran tuan-tuan. Cukup heran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka jika ada dunia ini fana, maka tetap hati untuk dunia. Itu kerana apa? Kalau dah kita tahu dunia ni, kita dah baca dah mukadimah hadis tadi. Dunia ni fana, dari satu hari binasa. Pasal apa yang duk gelut sangat sampai segala-galanya kita nak buat untuk nak dapat dunia? Pasal apa? Dunia ni sederhana. Dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup atas dunia ni secara sederhana. Maksudnya yang halal kita ambil, haram tak mau. Dia kata, dan jika ada hisab itu sebenar, maka banyak mengumpul dunia itu kerana apa? Kalau kita tahu kata esok manusia akan dihisab, lagi banyak harta, lagi lambat kena hisab. Lagi banyak masalah kita dengan hisab esok ni. Pasal apa yang duk gelut lagi ni? Semalam kita baca di masjid Simpang 4, Matang Buluh, Pulau Pinang. Banyak bercakap, panjang hisab. Banyak harta, panjang hisab. Orang banyak bercakap. Tiap-tiap perkataan terbit di mulut ni, illa ladaihi raqibun wa atid. Orang yang bercakap, di sisinya ada raqib dan atid. Tiap-tiap patah perkataan dia rekod. Tiap-tiap patah. Tiap-tiap benda yang kita cakap, dia rekod. Kalau kita cakap tu benda bawa manfaat, rekod cantik. Tapi kalau benda hak kita cakap tu fitnah, benda hak kita cakap tu maki hamun, benda hak kita cakap tu menghina orang, benda yang kita cakap tu dengan tujuan nak menjatuhkan maruah orang, benda yang kita cakap tu dengan niat busuk, Tuhan tahu. Kita bercakap tu betul-betul dengan ingat bersihkan, dengan ingat busuk, Tuhan tahu. Tulis. Setiap benda yang kita bercakap tu ditulis, hak tulis tu akan dihisab di hari akhirat itu. Lagi banyak hisab. Demikian juga dengan harta. Setiap sen yang masuk dekat kita ni, Tuhan akan tanya mai kok mana, belanja pergi ke mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan jika adalah tiap-tiap sesuatu itu dengan qada Tuhan dan qadarnya, maka berduka cita itu kerana apa? Imam Hanbali kata, kalau kita percaya benda ni qada dan qadar Tuhan, Tuhan dah tentu dah, benda ni takdir Tuhan dah. Tuhan dah takdir dah, duit kita akan hilang 10,000.
Yang hidup berduka cita sedih, pergi cari Tok Bomo tu, Tok Bomo ni suruh tengok ayak lah, apalah semua, habak suruh buat balik kat kawan hak curi. Buat apa? Kita kata kita beriman dengan qada dan qadar. Dan lah ni takdir Tuhan dah kena kat kita. Kita hilang duit 10,000. Hilang sudah. Duit dah hilang dah, pergi cari dosa syirik pula. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, suruh tengok sat, suruh lugu tu lugu ni sat, suruh buat sat bagi dia ni miang, suruh buat sat bagi dia ni hangat tak duduk di rumah, suruh buat sat lugu tu lugu ni, suruh tengok dalam mangkuk habak mai sat siapa yang ambil dan sebagainya, pergi tambah pula dosa syirik. Duit hilang dah sebasar. Pergi rengkek ambil dosa syirik pula sikit lagi. Berapa ramai orang kita dah buat kerja ni? Berapa ramai orang kita dah buat kerja ni? Dia tak kena, dia dah marah orang hati dia buat benda ni. Bila satu hari dia kena, dan dia nak pergi sama. Petiang, dia kata. Petiang. Dia petiang, dia kata. Dan bukan kita percaya. Tak percaya, pergi buat apa? Dah kita tak percaya, saja petiang. Pelik kan? Tak percaya yang pergi buat apa? Bukan pergi saja, pengkerang jalan lagi. Maka Imam Hanbali bila orang jumpa dia minta suruh dia bagi nasihat, dia antara benda yang dia sebut macam ni, hang percaya tak kepada qada dan qadar Tuhan? Takdir Tuhan percaya ke tak? Kalau dah percaya, pasal apa yang tidur tunjuk duka cita sangat-sangat ni, pasal apa? Benda hak jadi-jadi dah. Ini sudah duduk dalam suratan takdir Allah. Memang Allah takdirkan benda ni, musibah ni nak menimpa kita. Redha aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sabda Nabi SAW, wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila nak minta tolong, maka hendaklah engkau minta tolong kepada Tuhan. Masalah minta tolong kepada Allah. Wahai saudaraku, apabila minta tolong engkau atas satu pekerjaan daripada beberapa pekerjaan dunia dan agama, maka hendaklah engkau minta tolong dengan Allah, kerana ialah Tuhan yang berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan yang lain daripadanya itu lemah belaka daripada tiap-tiap sesuatu itu. Dan minta tolong itu tentulah ia pada barang yang kuasa menolong. Adapun orang yang lemah dirinya, tentulah tiada upaya ia menyempurnakan apa kehendak dirinya sendiri. Nak minta tolong, minta dekat Allah. Jangan minta dekat makhluk. Sebab makhluk pun lemah juga. Makhluk pun lemah juga. Dia kata apatah lagi menyempurnakan kehendak orang lain. Kalau dia sendiri pun lemah, dia nak tolong sempurnakan hajat kehendak orang macam mana? Dia tu jual ubat jerawat, dia sendiri pun jerawat batu penuh di pipi lah. Gila Allah, macam mana kita nak pergi beli ubat jerawat dia? Ni yang kata makhluk ni, yang kata makhluk ni. Dia nak jual satu ubat, nak bagi dia sendiri pun, ya Allah, kita tengok-tengok ubat dah, dia duduk jual ubat ni, jual lah pelorok ke apa ke. Dia pergi jual benda yang kita nak beli pun tak sampai hati. Nak menunjuk kata lemah makhluk. Nak menunjuk kata Dajjal hari akhirat esok turun main biji mata buta. Sebelah buta langsung. Hak sebelah lagi sembuh keluar macam buah anggur. Tiba-tiba dia pergi mengaku di depan manusia pada akhir zaman esok ni, dia kata ana rabbukum, aku ni Tuhan kamu. Takkan Tuhan main rupa macam ni? Takkan Tuhan di antara hikmah Allah buat turun Dajjal atas rupa macam tu, di antara hikmahnya ialah nak bagi tahu kepada manusia ni, kata kalau macam ni takkan nak boleh jadi Tuhan. Tuhan kena sempurna. Kalau Tuhan main dengan biji mata buta sebelah, kalau betul dia Tuhan, muka dia ada settle dulu. Buta dia boleh tak boleh bagi celek, dia nak main bagi celek kepada makhluk lain. Tuhan buat main yang tu sepatutnya sudah cukup untuk manusia tak ikut Dajjal. Tapi dah manusia kerana tidak ada iman, macam tu mai pun mata dia tak nampak, dia kira Tuhan. Demikianlah manusia, tuan-tuan. Jadi kalau dah kita tahu hakikat manusia macam tu, macam mana kita nak pergi bergantung dekat dia? Kenapa kita tak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Tuhan Rabbul Alamin. Seluruh alam ni milik dia belaka. Maka macam manalah patut minta tolong padanya ataupun nak berpegang kepada dia? Maka siapa ada ia lemah daripada memberi manfaat dan daripada menolak mudarat daripada dirinya, maka ia itulah menolak dan juga memberi manfaat orang lain, tentulah lebih lemah lagi. Untuk dia sendiri pun dia tak boleh buat, nak buat ke orang lain sudah tentu lebih-lebih lagi dia tak boleh buat. Maka jadilah minta tolong satu makhluk kepada satu makhluk itu sebagai minta tolong orang jil kepada orang yang dalam jil juga. Karut punya cerita, dua-dua pun duduk dalam jil.
Dia ni pergi jumpa aku ni, dia kata, hang tolong aku tak lah duduk dalam jail ni. Dia ni pun kata, hang betul tak mau duduk. Kalau nak keluar buat lagu ni. Kalau betul boleh keluar, dia duduk abang kau ni, dia cungit pergi dulu lah. Dia pun tak boleh keluar daripada jail, dia duduk ajak kawan orang lagi, hang kalau nak keluar buat lagu ni. Boleh dengar ke orang macam ni punya cakap? Tuan-tuan, dulu Kuk Kedah tak tahu lah, Kuk Pulau Pinang tu ada, dia cari makan duk buat borong dan cangkang. 5 upang yang dulu. Borong nanti keluar, macam yang jalan dia ada sorat tu, selit-selit dengan tu, borong tu gigit satu sorat, dia bagi kat dia. Dia pun buka baca nasib kau ni. Hang ni lagu ni, esok hang jangan duk keluar pergi mana, kalau hang keluar nanti bertuah dengan kereta lah apa semua duk bang begitu. Tapi tak ada lah cerita tak elok, semua cerita elok. Macam kalau dia baca cerita tak elok, 5 upang kau nanti tak bayangkan dia. Cabutnya keluar, dia kata, hang dalam masa seminggu ni, dia kata kalau hang buat betul-betul, hang akan dapat satu benda, satu rezeki yang hang tak sangka. Dia duk main buah baik dia. Apa tu tengok nasib orang, hang sendiri pun duk kayuh basikal, cuik, main duk burung nak tarik tengok nasib. Hang tengok nasib hang dulu lah. Dah. Kita ada penyakit resedung. Bangkit pagi duk bersin, cium bersin. Kan? Orang duk abang ni resedung ni kena pergi buang resedung ni. Tahu mana dia abang lah ada tempat dia ni pandai. Bab nak buang resedung ni dia pandai. Kita pun pergi tengok dia pun nampak kita okey sikit pada dia. Dia lorat lagi. Dengan nak bakit berjalan pun tak boleh, dengan sakit macam-macam, kita masuk pergi kat dia. Tak pun dah duk parti dah lain macam dah. Tanya dia. Kata duk buat ubat apa lagi lain pada resedung. Dia kata saya apa pun boleh. Allah. Saya apa pun boleh, dia kata. Hari itu sakit jantung main pun, dia kata macam kutip tok buang. Kita tengok dia sendiri pun nak bangkit duk ragas dinding. Satu hidup cakap besar, kata boleh, semua penyakit boleh berubat. Yang kedua, dia sendiri pun sakit. Jadi dia duk cerita apa sakit pun. Lagu tu mau buat-buat. Ada orang telefon apa kan, saya balik Zat tengok kalau ada masalah saya main lagi, pergi buanglah, saya duk main. Dia nak bagi tahu kat kita, nama kata makhluk ni macam mana dia nak tolong kita kalau sekiranya dia sendiri pun bermasalah. Maka dia bawa contoh mai kat kita lagu ni. Dia kata macam mana satu orang yang duduk dalam jail nak minta tolong dekat orang yang sama duduk dalam jail. Nak keluar macam mana? Dua-dua pun sama-sama duduk dalam jail. Maka janganlah minta tolong melainkan kepada Tuhan. Kerana dia Tuhan yang pemerintah akan duniamu dan akhiratmu. Tuhan. Minta dekat Tuhan. Benda hak kita tak sangka Tuhan boleh bagi. Banyak duduk jadi dalam dunia ni. Benda tak sangka. Saya duduk cerita Imam Bukhari. Buta daripada kecil. Sampai umur 2 tahun. Mata tak nampak. Mak Imam Bukhari ni satu orang perempuan yang salihah. Doa dekat Allah ni tiap-tiap kali lepas semayang, tiap-tiap malam bangkit semayang tahajud, minta dekat Tuhan, minta Allah bagi anak dia ni mata celik. Bangkit tengah malam semayang tahajud, semayang hajat, semayang minta dekat Allah dengan menangis duk minta, ya Allah, dia apa pun tak minta, dia nak minta satu je, minta bagi anak dia ni mata celik. Satu benda yang mustahil, kita kata mustahil. Dengan tak pergi jumpa doktor, masa tu doktor pun tak ada, pakar mata apa pun tak ada, mata buta, pakai duk minta doa dekat Tuhan saja. Kita lah ni fikir benda ni mustahil. Genap 2 tahun, mak dia mimpi. Mak Imam Bukhari mimpi, didatangi satu orang berpakaian serba putih, kata dekat dia, berkat air mata kamu yang keluar tiap-tiap malam, duk minta dekat Allah tu, Allah akan kembalikan penglihatan mata anak kamu. Jaga daripada tidur, pergi tengok anak dia boleh nampak. Benda ni sejarah kan? Dah pun jadi. Kita nak kata apa? Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ni Tuhan kita. Ni Tuhan kita. Tapi nak boleh dapat anugerah yang sangat luar biasa macam tu, nak kena macam Mak Imam Bukhari. Dia sendiri orang baik, dia sendiri orang yang salihah, dia sendiri satu manusia yang cukup hebat.
dia angkat tangan minta doa dekat Allah, benda mustahil Allah bagi. Banyak kalau kita nak tengok tu kapal terbang crash di mana hari tu ni, semua mati. Budak umur berapa bulan hidup. Kapal terbang crash, bukan dekat kereta accident, kapal terbang crash. Jatuh naik bersepai ni. Mati habis semua. Budak umur berapa bulan hidup, tak ada sudah apa. Tuan-tuan nak terang macam mana benda ni? Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Ni dia nak beritahu kat kita, dia nak kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ni, kita minta dekat dia. Kita minta dekat dia, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung kita. Kita minta dekat dia, dia bagi. Begitu. Dan jangan bergantung melainkan dengan talinya, yakni tali Allah, kerana ia Tuhan yang mulia lagi sangat berupaya. Dan telah menulis satu surat oleh Al-Hasan kepada Umar bin Abdul Aziz, kata dia, janganlah engkau minta kepada lain daripada Allah, nescaya diserahkan Tuhan akan dikau kepadanya. Al-Hasan tulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia nasihat Umar bin Abdul Aziz, dia kata, hang kalau nak minta apa-apa, minta kat Tuhan. Jangan minta dekat lain daripada Tuhan. Hang minta dekat lain daripada Tuhan, esok Tuhan serah hang pergi dekat orang yang hang minta. Esok, di hari akhirat esok, waktu tu Tuhan buat tak kenal hang. Tuhan kata hang, dulu di atas dunia duk minta dekat dia ni, lah ni pergi minta kat dia. Dan apalah yang sebaik-baik perkataan Nabi Allah Ibrahim AS tak kala datang Jibril kepadanya. Dan ia, yakni Nabi Ibrahim, telah tercampak di dalam api oleh Raja Namrud yang mau membakar Nabi Ibrahim. Namrud cukup marah dekat Nabi Ibrahim ni, sampai peringkat dia kata apa? Tangkap Ibrahim, lempak dalam api. Pegang dia, lempak masuk dalam api. Maka mailah malaikat Jibril jumpa dia. Kata Jibril, apa kamu mau kepada aku? Wahai Ibrahim, kamu sekarang telah tercampak dalam api. Apa kamu mau kepada aku supaya aku tolong kamu? Jibril mai atas perintah Allah. Jibril mai dekat Nabi Ibrahim, dah masuk dalam api dah ni. Jibril kata, Ibrahim, kamu nak minta aku tolong apa lah ni? Kamu dah dicampak ke dalam api. Maka jawab Nabi Ibrahim, adapun kepadamu tiada aku berhajat minta tolong apa-apa. Nabi Ibrahim, dia kata dekat hang tak ada nak minta tolong apa. Kata Jibril, mintalah olehmu kepada Tuhanmu. Jibril kata tak apa, kalau macam tu minta terus dekat Tuhan. Maka jawab dia, padalah aku daripada memintaku oleh tahunya Allah dengan hal aku. Nabi Ibrahim kata, cukuplah apa yang jadi ni, aku tak payah nak merayu-rayu sangat, kerana Allah lebih mengetahui apa yang kena kat aku lah ni, dia kata. Dan telah berkata setengah daripada arifin, janganlah kamu tuntut pertolongan pada makhluk, maka berada atasmu segala haknya. Kita kalau minta tolong dekat makhluk yang kita minta tolong ni, dia duk pegang benda tu jadi hutang pula. Satu hari dia minta tolong kita pula. Ni yang kata makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak ada. Minta tolong kat dia, Allah tolong macam tu aja. Allah tak ada nak tuntut itu sebagai satu hutang. Tak ada. Manusia tuan-tuan, kita minta tolong kat dia sekali, dia duk sebut tu. Oh itu masa susah mai cari saya minta tolong. Ni minta tolong dia sekali pun tak boleh, dia duk sebut tu. Dengar kat kita tak sah. Begitu. Dia kata, dan sesungguhnya tidak tersempurnakannya dengan dia, maka istimewa berhajat dan hina dan terpaksa. Kita tak akan boleh nak sempurnakan kehendak orang dekat kita. Pasal apa? Pasal kita pun lemah juga nak memenuhi kehendak dia. Dan kata setengah ulama, jangan ada kamu itu seorang hamba, melainkan bagi orang yang menguruskannya maslahat kamu, lagi menolong ia pada apa kehendak kamu. Maka tiada yang menguruskan segala pekerjaanmu melainkan Allah. Maka janganlah kamu minta melainkan kepada Allah, dan janganlah kamu berhamba diri melainkan kepada Allah. Maka ialah Tuhan yang memaksa bagimu segala hamba. Apa pun dia kata minta dekat Tuhan saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian di bawah tu dia hurai benda-benda yang sama. Dia kata kemudian daripada sudah berpesan Nabi kepada umatnya, jangan minta melainkan kepada Allah, dan jangan minta tolong melainkan kepada Allah. Lalu Nabi SAW pun dia cerita benda yang sama. Sambung hadis tu dia kata, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah olehmu bahawasanya sekalian makhluk itu, jikalau berimpun semuanya atas nak memberikan
satu faedah kepadamu, nescaya tiada diberi oleh mereka itu kepadamu akan sesuatu manfaat, melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah Ta'ala bagimu sejak azali. Semua orang pakai nak tolong kita, tapi kalau Allah tak mau tolong kita, siapa pun tak boleh buat apa. Satu orang nak mati, orang punya sayang dekat dia, satu negeri pakai doa minta, ya Allah bagilah dia sihat, jangan bagi dia mati. Doktor pakar main ni sampai 2-30 orang duk ada keliling dia, nak jaga dia, jangan bagi dia mati. Tapi kalau Tuhan mau dia mati, dia mati. Siapa pun tak boleh bagi manfaat dekat dia. Nabi kata begitu. Sambung dia, walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan begitulah juga jika berhimpun mereka bahawa atas nak mendatangkan satu mudarat kepada engkau, nescaya tak boleh bagi mudarat kepada engkau oleh mereka itu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas dia. Kalau semua orang nak buat nanya kat kita, Tuhan tak izin, tak boleh buat. Tuan, Nabi Muhammad nak hijrah Mekah ke Madinah, keliling rumah duduk tunggu. Semua suku Arab hantar wakil pergi duduk berhimpun di situ. Sekira-kira Nabi keluar saja, mereka dipukul. Mereka nak darah Nabi itu merecik kena baju mereka semua. Yang kemudiannya tak boleh nak salahkan satu puak, kerana semua puak pun darah Nabi merecik di baju mereka. Mereka punya rancang nak buat macam tu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak izin Nabi ditimpa musibah, ditimpa malapetaka pada hari itu. Nabi keluar depan-depan mereka. Mereka lena tak nampak Nabi berjalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala nak satu orang selamat, semua orang nak mudaratkan dia, dia akan selamat. Yang dia nak beritahu. Kemudian dia bawa ayat Quran di bawah tu. Kemudian hadis tu penghabis dia kata rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya dan telah diangkat segala qalam dan telah kering segala sahifah. Yang ini sudah selesai suratnya pada Lauh Mahfuz dengan apa yang ada dan apa yang lagi akan jadi sehinggalah pada hari kiamat. Dan telah kering kertas tempat tulis itu. Yang ini telah selesai semuanya, tiada boleh ditukar ganti kemudian daripada itu lagi. Kalam yang menulis tentang segala nasib kita, ajal maut, segala rezeki, jodoh, pertemuan dan sebagainya, semua dah ditulis. Kalam yang tulis itu sudah diangkat. Benda yang ditulis tak akan dapat diubah lagi. Kalau dia dah tulis kita akan mati pada tarikh sekian-sekian, berapa hari bulan berapa, pukul berapa, tarikh tu kita akan mati. Kalau dia dah tulis dah rezeki kita nak dapat sekian-sekian banyak dan sebagainya, maka rezeki kita akan dapat banyak tu. Kita disuruh berusaha, tapi takat mana dapat, itulah takdir yang Tuhan tentukan dekat kita. Maka kalam yang menulis sudah diangkat, dakwah yang ditulis sudah kering. Dia kata, apa yang sudah ditentukan untuk kita, maka itulah yang akan kita terima sehinggalah sampai hari kita mati. Wallahu a'lam. Dia kata selepas ini kita masuk bab i'qilha wa tawakkal, iaitu tambat baru bertawakal. Ini dia nak cerita kat kita lepas ni. Ini kita akan baca ringkas-ringkas saja. Nak cerita kata kita tak boleh serah diri buta begitu saja. Saya dah duk kata semua benda dah Tuhan tulis dah, rezeki ada banyak mana macam mana. Bila usaha berapa, tunggu banyak mana yang dia tulis, cukup mana pun mai kat kita, itu tak penting. Rezeki sudah ditulis, tapi kita tak tahu banyak mana rezeki kita, maka kita kena berusaha. Kita usaha banyak mana dapat, itu takdir Allah dekat kita. Itu cara nak faham dia. Jadi sama dalam kes orang naik binatang, naik kenderaan, naik unta, naik kuda, naik kaldai, pergi ke masjid, sampai-sampai turun, naik ke masjid. Turun unta, turun kuda, naik ke masjid. Unta dengan kuda tak tambah. Bila tanya dia, no, awak tak tambah? Dia kata, tawakal kepada Tuhan. Nabi kata, i'qilha, ditambah, buat tawakal, baru bertawakal. Sama dengan kerja pun, buat kerja dulu. Lepas itu tawakal dekat Tuhan. Banyak mana main, itu takdir Tuhan dekat kamu. Maka jangan berduka cita. Lepas itu kita akan tengok tajuk bab da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan dan ambil benda yang tidak meragukan. Apa-apa benda yang jadi ragu kat kita, jangan buat.
Dia buat benda hak tak ragu duk ada banyak. Tuan-tuan, Quran dengan hadis Nabi ni kalau kita ikut dua tu saja tak menang nak buat. Punya banyak. Dia duk buat benda hak tak tahu betul tak betul. Dalam hadis terang-terang abang kata puasa sunat hari Isnin dengan hari Khamis. Sambil daripada hadis sahih puasa sunat hari Isnin dengan hari Khamis. Dia tak buat. Puasa sunat Senin Khamis dia tak buat. Dia pergi buat puasa nisfu Sya'ban. Dia pergi buat. Cerita kata sunat puasa nisfu Sya'ban ni ada ke dalam hadis sahih? Ada ke dalam hadis sahih cerita tentang sunat puasa nisfu Sya'ban? Dia pun tak tahu. Tapi dia dengar ada orang duk buat. Benda ni meragukan. Hak tu yang dia nak pergi buat. No, hak Isnin Khamis terang-terang dalam hadis kata dia tak buat. Ni manusia. Sembahyang sunat rawatib terang-terang ada dalam hadis sahih. Sunat rawatib, sunat qabliyah, ba'diyah hari. Ada sembahyang, ada qabliyah, ada ba'diyah, ada sembahyang, ada ba'diyah saja. Terang dalam hadis tu ada. Yang tu dia tak buat. Dia pergi buat sembahyang sunat nisfu Sya'ban juga. Sakit kepala fikir orang macam ni. Hak terang tu ada tu dia tak buat. Hak tak tahu terang tak terang kelabu asap tu hak nu dia pergi duk cari buat. Sebab Imam Syafi'i bila orang tanya dia kata memadai kamu buat apa yang Quran suruh, apa yang hadis sahih. Cukup, memadai. Cukup dah. Yang tu pun dah cukup banyak dah. Tak terbuat dah yang tu pun. Jangan tidur rongkah cari benda yang meragukan. Begitu. Kemudian kita akan tengok bab la yu'dalu bidda'ah. Maksudnya tak standing amal dengan tenang dan tertib satu-satu pekerjaan. Maksudnya buat amal banyak macam mana pun, tapi kalau tidak tenang, tidak tertib, tak ada apa. Berbanding dengan orang buat sikit saja tapi dengan tenang dan tertib, ini lebih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat sikit saja tapi dengan tenang dan tertib. Dengan kawan hak buat sembahyang sampai 12 rakaat tak berhenti-henti, tamak ninah pun tak ada. Rukun, tamak ninah tu rukun. Dia belah dia habis semua, jahanam 12 rakaat. Sembahyang 2 rakaat tetapi 2 rakaat yang dibuat dengan tertib itu lebih lagi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan tengok ma jaa fi man akala halalan dakhala jannah. Ini penting. Iaitu bab yang menceritakan tentang orang yang makan benda halal, dia akan masuk syurga. Penting. Makan benda halal, dia akan masuk syurga. Halal ni bukan maksudnya makan kalau ayam sembelih, kalau bukan tu saja. Maksudnya makan benda yang dibeli dengan duit halal pun sama juga. Orang yang jaga ni, nak makan nak apa pun pastikan duit ni sumber halal. Dakhalal jannah. Nabi kata dia akan masuk syurga. Kita akan tengok betapa pentingnya benda-benda ni semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul As. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.